Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersama lagi untuk dalam sesi yang kedua yang kita belum lagi selesai pada waktu pagi. Alhamdulillah, InsyaAllah bersama kita pada petang ini panelis daripada Malaysia dan juga Indonesia. Sebenarnya itu adalah wakil daripada rumpun Melayu dan juga wakil daripada umat Islam di rantau Asia Tenggara ini. Dan insyaAllah saya ingin menjemputkan Datuk Aminuddin Shuaib untuk ke pentas bersama kita sebagai panelis, dan juga Akh Imam Nur Aziz daripada Indonesia. Dan sebenarnya kita ada lagi satu orang ahli panel, iaitu Syekh Dr. Ismail Lutfi. Beliau akan jadi wakil untuk Thailand untuk membincangkan bagaimanakah pengalaman wakaf. Silakan. Bagaimanakah pengalaman wakaf ataupun pendampingan wakaf di rantau Asia Tenggara ini. Dan oleh kerana di sesi pagi itu kita gunakan bahasa Arab dan dirumuskan dalam bahasa Thai dengan saya fikir bukan senang jugalah untuk Ustaz Mazlan, Profesor Madia Mazlan Muhammad untuk merumuskan jadi bahasa Thai dengan secara singkat dan ringkas. Walau bagaimanapun saya yakin bahawa kebanyakan peserta pada petang ini boleh memahami bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia. Jadi kita akan teruskan program kita dalam bahasa Melayu. Kita tak akan guna bahasa Indonesia dan tak akan bukan juga bahasa Malaysia, bahkan bahasa Melayu insya-Allah. Kecap Melayu. Kostak lagi. Jadi kalau orang Indonesia kecap Melayu tu kostak lagi. Alhamdulillah, untuk kita tak memanjangkan lagi masa kita, kerana kita hanya mempunyai 45 minit sahaja untuk sesi kedua ini. Manakala workshop kita akan diteruskan dan kita akan kembali balik kepada hall ini untuk rumusan workshop kita itu, dan kita akan ada satu deklarasi bersama. นะครับในช่วงบ่ายนะครับเรามีช่วงที่2ของการพูดคุยถึงประสบการณ์การบริหารกิจการวากัฟในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งพร้อมกับเราในวันนี้ก็มีดัตโตอามินุดดินโชอิบนะครับซึ่งท่านเป็น CEO ยาซันอินฟักมาเลเซียนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับท่านอิหม่ามนูรอาซิซนะครับเป็น Strategic Development ของ Global Waqaf Fund นะครับของประเทศอินโดนีเซียซึ่งทั้งสองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวากัฟนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับแล้วก็ท่านมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือท่านประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามวันนี้ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจนะครับว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อิสมาอิล ลุตฟีไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีแต่วันนี้เราอยากจะให้พวกเราทุกคนรู้จักท่านในฐานะประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามแล้วก็ท่านจะมาร่วมพูดคุยในเป็นท่านที่3นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวากัฟท่านอาจจะพูดถึงในกิจการวากัฟของมหาวิทยาลัยฟาตอนีซึ่งเริ่มต้นจากวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและสุดท้ายมหาวิทยาลัยฟาตอนีและจะก้าวเข้าสู่สเต็ปต่อไปหรือก้าวต่อไปที่มะดีนะตุสสลามนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญดัตตุอามินุดดีนโชอิบนะครับที่จะพูดคุยกับพวกเราในช่วงเวลาไม่เกิน15นาทีนะครับDatuk floor bersama Datuk, tetapi kita ada hanya 15 minit saja. Lagipun Datuk akan gunakan PowerPoint. Jadi kita mungkin melihat bagaimanakah cara pentadbiran wakaf di Malaysia. Silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
yang saya muliakan. Terima kasih Dr. Syukri menjemput saya hari ini. Yang berbahagia tuan-tuan syekh, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, saudara-saudari muslimin muslimat di Thailand. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat saya berkongsi insya-Allah sedikit pengalaman. Jadi sepatutnya bukan saya yang ke depan hari ini, sepatutnya Datuk Jamal Muhammad Amin tu nama dia ada di atas tu. Tapi dia sebagai guru saya. Jadi hari ini saya belajar insya-Allah untuk menyampaikan perkongsian pengalaman kita di Malaysia dari segi menguruskan wakaf. Jadi pengalaman ini pun saya ambil daripada keseluruhan pengalaman agensi-agensi di Malaysia yang melaksanakan wakaf. Insya-Allah. Next. Terusnya. Okey, jadi saya dua agenda saja, wakaf management di Malaysia dan juga satu bentuk sekarang ni pembangunan berdasarkan wakaf komersial, berdasarkan komersial dan juga wakaf pembangunan ya. Okey, terusnya. Assalamualaikum. Jadi ini pun saya tak perlu cakap sebab insya-Allah kita semua tahu bahawa wakaf ini satu yang akan berterusan pahalanya sampai kita mati dan juga kalau dikira yang penting di situ ialah wakaf ini ialah kepelbagaian dia. Kalau dulu kefahaman kita wakaf ni maksudnya wakaf tanah, wakaf bangunan, bentuk yang fizikal. Tapi sekarang kalau kita lihat wakaf ni kalau ikut Imam Sayuti itu pelbagai. Hatta kalau setengah kita faham bahawa wakaf ni kita boleh mewakafkan diri kita macam sahabat-sahabat mewakafkan diri mereka menjadi khadam Rasulullah dan sebagainya. Seterusnya. Okey. Jadi saya teruskan, mana kalau di Malaysia ni wakaf ni secara umumnya terlalu banyak harta wakafnya. Kalau di estimate di Malaysia ni ada lebih kurang 35,727 hektar dari segi tanah yang difahamkan telah diwakafkan. Tetapi mengikut JAKIM yang berdaftar hanya sekitar 20,735,000 ekar. Ini tidak sampai 8,000 hektar. Jadi yang mana yang balance? Yang banyak itu di mana? Jadi ini masalah sebenarnya dalam komuniti Islam, dalam masyarakat Muslim, kita mewakafkan harta tapi tidak melaksanakan dokumentasi ataupun melakukan dari segi apa dipanggil akad dan sebagainya, maknanya secara resmi. Jadi banyak yang mewakafkan secara lisan tanpa ada dokumen yang akhirnya menjadi isu seperti pentelagahan. Anak cucu kemudian datang tuntut semula tanah-tanah tersebut. Jadi ini masalah wakaf kita. Terus. Okey. Dari segi pentadbiran wakaf di Malaysia sebenarnya dia telah diaktakan. Dia jatuh di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri. Di Malaysia pentadbiran agama jatuh kepada negeri, semua sultan. Sultan yang bertanggungjawab mentadbirkan wakaf. Jadi hanya mereka saja yang boleh menerima harta wakaf. Jadi badan-badan lain ni sebenarnya tidak boleh. Okey. Terus ya. Okey, dan di Malaysia sebenarnya di kerajaan Malaysia sendiri telah menubuhkan apa yang tinggi Jauhar, Jabatan Wakaf di mana wakaf haji dan sebagainya. Jadi secara resminya telah ada badan yang mentadbir wakaf di Malaysia, baik di persekutuan di Putrajaya ataupun di negeri-negeri. Kalau di negeri-negeri dipanggil Majlis Agama, kalau misalnya di Selangor dia ada dipanggil Wakaf Selangor. Jadi setiap negeri ada yayasan dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah memperuntukkan dana ataupun kewangan untuk membantu majlis wakaf ini ataupun lembaga wakaf untuk membangunkan harta ataupun tanah-tanah wakaf ini. Seterusnya. Okey. Ini satu perkara yang menarik ya, di Malaysia, satu yang diamalkan, istibdal. Istibdal ni telah difatwakan, telah dibenarkan di Malaysia di mana berlaku penukaran. Ini sebab berlaku kadang-kadang harta ataupun tanah wakaf itu cukup berguna, cukup bernilai untuk dibangunkan di tengah bandar misalnya. Jadi dengan itu dibolehkan untuk dipindahkan ataupun ditukar dengan harta yang lain, tanah wakaf yang lain. Tetapi tanah itu akan dibangunkan dan akan dimajukan supaya harta wakaf tersebut akan berkembang. Jadi ini suatu yang sebenarnya patut berlaku. Mana harta wakaf itu tidak sepatutnya
dia beku atau kaku. Dia sepatutnya boleh dikembangkan, boleh dibangunkan dan dia boleh menjana lagi banyak keuangan. Seterusnya. Okey, begitu juga dalam Malaysia telah dibenarkan beberapa aspek pelaburan, misalnya berlaku pelaburan kepada harta wakaf, tanah wakaf. Jadi digalakkan misalnya pihak kerajaan atau pihak swasta untuk membantu pembangunan tanah-tanah wakaf. Seterusnya. Okey. Jadi betul juga misalnya dalam pembangunan tanah wakaf ini majlis ataupun lembaga wakaf tadi akan dibenarkan untuk bekerjasama dengan sektor korporat ataupun sektor perbankan untuk memajukan tanah wakaf. Misalnya kalau di Pulau Pinang itu satu tanah wakaf dibangunkan untuk jadi menara UMNO itu di sana, dan akhirnya bangunan tersebut setelah 99 tahun akan jadi milik wakaf semula. Jadi mana wakaf tidak mengeluarkan duit, bangunan itu dibangunkan oleh pihak swasta, tapi setelah 99 tahun bangunan itu akan menjadi milik wakaf. Jadi ini satu bentuk pembangunan tanah wakaf di Malaysia. Seterusnya. Okey, itu juga misalnya berlaku equity base ataupun perkongsian di antara beberapa pihak untuk memajukan tanah-tanah wakaf. Misalnya Tabung Haji Malaysia bersama dengan Jabatan Agama Islam dan Persekutuan membangunkan satu bangunan di Jalan Perak, Kuala Lumpur. Dibangunkan, dia jadikan menara Bank Islam. Dan di situ menara tersebut yang menguruskan juga adalah merupakan lembaga wakaf. Jadi pendapatan hasil daripada bangunan kembali semula kepada lembaga wakaf. Okey, seterusnya. Itu juga kita menggalakkan supaya berlaku pinjaman dan juga bantuan dalam bentuk tunai. Ini satu bentuk yang banyak berlaku di Malaysia, wakaf tunai. Kalau dalam radio selalu diumumkan supaya kempen wakaf tunai. Supaya siapa-siapa boleh menyumbang, boleh pergi ke bank, terus masukkan duit ke dalam akaun wakaf, insya-Allah. Saya ingat di Indonesia juga sudah melaksanakan. Okey, terus. Okey. Ini cash wakaf, di mana banyak perbadanan telah melaksanakan wakaf, dan itu juga mereka akan melakukan pertukaran sekiranya tanah-tanah wakaf yang dirasakan bernilai akan digantikan dengan tanah wakaf yang di tempat lain dan tanah tersebut akan dimajukan. Terus. Okey, dalam pengurusan harta wakaf ni satu perkara yang penting ialah dari sudut perundangan. Ini yang saya sebutkan tadi. Banyak orang mewakafkan tetapi tidak berlaku apa yang dikata akad ataupun dokumen perundangan yang mana menyerahkan tanah diserahkan, ada dokumen yang mengatakan tanah tersebut telah diserahkan supaya tak menjadi isu kemudian hari. Jadi dengan sebab itu di Malaysia memang telah diwartakan bahawa misalnya setiap negeri mesti melaksanakan ataupun mesti ada perundangan dia, mesti ada pakar undang-undang yang melaksanakan, yang menguruskan harta wakaf ini. Okey. Dan di situ juga berlaku insentif di mana siapa yang menyumbang kepada wakaf akan mendapat lepasan teks. Jadi tidak perlu bayar teks kalau telah menyumbang atau telah mewakafkan harta ataupun tunai, boleh mendapat pelepasan teks. Okey, terus. Okey, dan juga yang penting dalam pengurusan wakaf ini, kita berada di era information technology, teknologi maklumat. Jadi saya kira sangat penting supaya dokumen-dokumen harta wakaf diuruskan, disimpan di dalam sistem komputer supaya kita boleh tengok harta atau tanah itu di mana, berapa agak nilainya, bagaimana keadaan lokasi dan sebagainya. Dan ini telah dilaksanakan di beberapa negeri, di antaranya telah menggunakan geographical information system. Jadi kita boleh melihat keadaan tempat tersebut. Kalau sekarang ni boleh tengok di mana dan bagaimana keadaan harta wakaf tersebut. Okey, terus. Satu lagi perkara juga ialah perlunya ada. Ini kepada semua lembaga wakaf di Malaysia perlu ada, dipanggil manual pengurusan. Mana ada garis panduan bagaimana nak menguruskan. Misalnya kalau orang datang, ada orang datang untuk menyerahkan harta wakaf, apa yang perlu dilakukan? Apa dari segi borang, dokumen, itu juga dari segi bantuan-bantuan lain supaya jelas
penyerahan harta wakaf, dan itu juga rekod, dari segi rekod perkara-perkara tersebut perlu disimpan dengan baik. Jadi ini insya-Allah akan mengelakkan dari segi perbalahan di kemudian hari. Terus, itu juga satu perkara yang penting dalam pengurusan wakaf, perlu ada majlis fatwa ataupun advisor atau penasihat, supaya misalnya macam tadi, misalnya kalau nak berlaku iftidal tadi, berlaku nak pertukaran tanah, itu semua memerlukan, kadang-kadang memerlukan pandangan daripada majlis fatwa supaya tidak berlaku conflict of interest, ataupun kadang-kadang ada berlaku harta wakaf ni dibangunkan dengan tujuan tertentu. Jadi ini kita memerlukan majlis fatwa untuk membantu memberikan pendapat dan sebagainya. Okey, terus. Okey, ini satu contoh wakaf yang dibangunkan di Malaysia yang dipanggil sebagai wakaf korporat. Wakaf korporat ni ialah dalam satu bentuk di mana ini diamalkan oleh Perbadanan Johor, di mana dia mengarahkan kepada anak-anak syarikat Perbadanan Johor, sewaktu dia nak disenaraikan di bursa saham, mereka akan menyumbang sebahagian daripada saham tersebut kepada wakaf. Dulu diuruskan oleh Wakaf Anur, sekarang dipanggil Awqaf, dan sekarang ni dana dia telah terkumpul banyaklah, berjuta-juta ringgit, di mana bila saham itu naik, dia kembali semula disumbangkan kepada wakaf atau Awqaf tadi, dan mereka telah mula menjadi developer, membangunkan tanah-tanah wakaf menjadi developer yang akhirnya mendapat pendapatan yang menambah keuangan wakaf tersebut. Okey, terus. Kemudian ada juga berlaku wakaf muamalat. Ini dilaksanakan oleh misalnya oleh Wakaf Selangor dan juga Bank Muamalat. Mana bagi mereka yang nak menyumbang, boleh terus menyumbang secara tunai kepada akaun tersebut. Dan itu juga tabung haji misalnya juga terlibat dalam pembangunan harta-harta wakaf, tabung haji property, dan ini menaikkan nilai ataupun tabungan daripada lembaga wakaf. Terus, ini antara satu contoh pembangunan. Kalau tuan-tuan lalu ke Pulau Pinang, ada satu bangunan wakaf Siti Aisyah, merupakan bangunan yang dibangunkan di tanah wakaf yang akhirnya sekarang menjadi tapak perniagaan kepada orang Melayu. Ini satu perkara yang bagus, jadi membantu usahawan Melayu. Dan saya nak ceritakan juga antara perkara yang baik bila berlaku wakaf tunai dan juga beberapa wakaf korporat dan sebagainya tadi, sebahagian daripada harta wakaf tersebut digunakan untuk membantu usahawan secara qardul hasan, mana pinjaman tanpa interest ataupun tanpa keuntungan. Ini satu perkara yang baik yang dilaksanakan di Malaysia, alhamdulillah. Okey, terus. Satu aspek yang penting dalam pengurusan wakaf, pengalaman kita di Malaysia, maknanya pentadbir kepada wakaf ni perlulah diuruskan dengan baik. Sebab tu di Malaysia ni diaktakan bahawa wakaf ni hanya diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Jadi di bawah kerajaan, dan dia memudahkan pengurusan, mana boleh dipantau setiap masa. Kemudian pengurusan keuangan, sebab wakaf melibatkan harta berjuta-juta ringgit. Kalau tidak diuruskan dengan baik, kemungkinan dia akan boleh bocor, boleh disalahgunakan. Dan akhirnya yang penting di situ ialah pengurusan data ataupun pengurusan maklumat harta wakaf. Sebab berlaku banyak kes harta wakaf yang tidak didaftarkan secara sempurna, tapi tanah tersebut diduduki oleh bangsa Cina dan sebagainya. Setelah sekian lama, sebab tanah tu tidak ada dituntut oleh sesiapa, akhirnya orang Cina yang tuntut tanah tersebut. Walaupun tanah tu asalnya datuk nenek dulu menyerahkannya untuk diwakafkan. Jadi ini berlaku kalau tidak berlaku pengurusan data ataupun pengurusan maklumat secara baik. Okey, terus. Ini struktur yang tak berapa nampak, tak berapa jelas. Tetapi berlaku kalau misalnya di Wakaf Selangor Muamalat, berlaku di mana ada tiga aliran dia tu, di mana berlaku pengumpulan dana, pengurusan dana dan juga penyaluran dana. Dalam penyaluran dana itu akan dibagikan kepada kesihatan, pendidikan, kebajikan, antaranya juga akan dimasukkan kepada pelaburan. Jadi lembaga wakaf juga akan terlibat dalam pelaburan.
Jadi ini mungkin perkara yang baru. Kita tak ingat mana wakaf ni hanya menguruskan harta wakaf. Tapi sekarang ni lembaga wakaf juga terlibat dalam pelaburan. Misalnya wakaf Selangor Muamalat ni, dia akan laburkan semula duit-duit wakaf ataupun hartanah wakaf tadi untuk menjana keuangan semula kepada lembaga wakaf. Terus itu juga untuk wakaf korporat Maybank Islamic, yang ini dengan kerjasama dengan Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Itu juga. Dan itu yang masuk di bawah tu, dari segi penyaluran dana tu dia ada pembangunan usahawan muda. Jadi ini satu perkara yang baru juga kadang-kadang kita belajar. Maknanya dia, kita ingat wakaf tu hanya buat bangunan masjid, bangunan surau, sekolah. Tetapi sekarang kita bangunkan usahawan melalui dana wakaf. Jadi ini satu perkara yang insya-Allah kita cuba amalkan. Terus ini di Patani Jaya. Jadi Yayasan Infak alhamdulillah terlibat. Kami cuba membantu pembangunan di Patani Jaya. Jadi secara amnya kita anggap sebagai pembangunan di Patani Jaya ini sebagai satu model ekonomi di mana tujuannya adalah untuk menjana aktiviti ekonomi dan yang akhirnya akan membawa keuntungan, membawa benefit ataupun peluang kepada semua masyarakat di Patani insya-Allah. Jadi dengan itu insya-Allah Yayasan Infak berhasrat maknanya kita akan cuba dari segi menerima wakaf-wakaf insya-Allah dari Malaysia dan juga dari negara-negara luar supaya boleh disalurkan untuk membangunkan Patani Jaya ini melalui wakaf. Jadi kita harapkan cadangan pembangunan sebanyak 90,000 juta yang mana boleh dijana untuk membangunkan Patani Jaya insya-Allah. Terus ini saya ingat bagi yang saya ingat mungkin belah Patani dah biasa melihat apa sebenarnya pembangunan di Patani Jaya ini, tapi Yayasan Infak insya-Allah kita berhasrat untuk membantu Universiti Patani untuk membangunkan beberapa fakulti baru. Misalnya fakulti Humanitarian, Comparative Religion, fakulti perubatan dan juga fakulti halal lah. Ini antara hasrat kita, di mana dia juga kita akan bangunkan satu kawasan yang dipanggil sebagai Halal Industrial Hub atau pembangunan industri halal di kawasan Patani Jaya. Ini kita harapkan hasil daripada wakaf lah. Itu juga masjid, hospital dan sebagainya yang saya ingat tuan-tuan faham dah, tuan-tuan maklum tentang pembangunan di Patani Jaya. Terus di situ sebenarnya dalam hasrat kita untuk bangunkan industri halal ni ataupun wakaf industri ni, sebenarnya kita mengharapkan berlaku dipanggil elemen wakaf. Mana di situ kita akan cuba bangunkan kemungkinan kelang wakaf di mana tuan-tuan yang kemungkinan belum ada modal untuk membuat kelang sendiri boleh menghantar untuk membuat produk di tempat tersebut secara perkongsian insya-Allah, dan bila dia telah bangun dia boleh pula duduk di kawasan kelang wakaf. Kemudian bila dia bangun lagi, dia telah maju lagi, dia boleh membeli tanah yang diwakafkan di situ. Jadi secara umumnya pembangunan industri di Patani Jaya ini kita akan bangunkan secara wakaf dan juga secara komersial. Ini satu benda pembangunan yang kemungkinan agak berbeza. Di tempat lain kalau wakaf ni dia wakaf saja kan, dia tidak berlaku komersial. Tapi insya-Allah di Patani Jaya pembangunan secara umumnya kita akan cuba bangunkan berbentuk wakaf dan juga komersial. Maknanya dia bagi mereka yang ada lebih pendapatan, ada yang cukup kewangan, boleh memajukan kawasan ini secara komersial. Dan di situ juga kita akan menggunakan wakaf ini untuk membantu mereka-mereka yang mungkinan kurang mampu, yang kurang berkemampuan dan juga mereka-mereka memerlukan untuk berniaga dengan menggunakan pendapatan daripada wakaf tadi secara qardul hasan, di mana mereka boleh memulakan perniagaan mereka insya-Allah. Dan di situ juga kita insya-Allah di Patani Jaya ni kita harapkan secara umumnya di situ akan dibangunkan Patani Asian Mall. Jadi maksudnya produk-produk yang dibangunkan oleh usahawan-usahawan yang dibantu oleh wakaf tadi insya-Allah boleh dipasarkan di Asian Mall. Jadi tuan-tuan yang
berminat untuk berniaga, pihak-pihak koperasi, pihak ni, bolehlah insya-Allah bekerjasama dengan pembangunan di Petani Jaya ni supaya kita dapat bangunkan model di mana wakaf dan komersial berjalan secara seiring dan akhirnya pembangunan di Patani ini dapat dilaksanakan secara wakaf insya-Allah. Terus saya nak ambil lah. Okey. Cara umumnya mana ada di sini secara keuntungannya mana masyarakat di sini akan dapat memiliki pendidikan yang lebih baik, industri, dan kita akan dapat mewujudkan usahawan, pekerjaan dan akhirnya kita mengharapkan keamanan di sekitar kawasan ini insya-Allah. Dan kita harapkan puncanya keuangannya datang daripada wakaf. Terus last kali. Okey, terus konklusi. Okey, ini berita-berita yang berlaku lah. Okey, terus. Okey, secara umumnya kita mengharapkan wakaf ni, cara pengalaman kita di Malaysia, kita harapkan akan diuruskan dengan lebih sistematik, lebih proaktif dalam membangunkan aset dan juga harta-harta wakaf, memperkenalkan sistem komputer, kita tak boleh ketinggalan. Sekarang ni dengan dunia internet dan sebagainya, semuanya boleh dilihat secara online. Okey, kita boleh terus lakukan kempen untuk orang ramai berwakaf, sama ada secara tunai, secara korporat dan sebagainya. Okey, dan yang penting di situ ialah seperti Yayasan Infak sendiri, kita berhasrat duit daripada infak atau wakaf ni digunakan untuk pembangunan sosioekonomi. Kita agak berbeza sikit. Kalau orang bangunkan bangunan, kita bangunkan sosioekonomi, pembangunan ekonomi di tengah tempat. Okey, saya ingat itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Kita harapkan wakaf yang dilaksanakan ni, yang akan dilaksanakan di sini akan berjaya dan mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk Aminuddin Shoaib yang sudi menyampaikan satu practical aspects lah. Saya fikir setelah kita dengar banyak konsep-konsep setelah pagi itu tadi, sekarang kita tengok apakah yang dilakukan oleh Wakaf di Malaysia. Dan izinkan saya untuk merumuskan dalam bahasa Thai sedikit je. หลังจากที่เราได้ฟังประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวากัฟนะครับเมื่อตอนเช้าจากประสบการณ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของหลักการนะครับจากประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศกาตาร์ประเทศคูเวตแล้วก็รวมถึงตุรกีซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับเรายังไม่มีการร่วมลงทุนวากัฟในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยปัตตานีแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตนะครับอาจจะมีการมีส่วนร่วมของตุรกีมากขึ้นแต่ที่สำคัญณขณะนี้นะครับก็คือทางประเทศมาเลเซียเองอย่างที่ทางสุลต่านรัฐเบลิสเองก็มีความสนใจที่จะวากัฟนะครับอาจจะมีอาคารสักหนึ่งหลังในมหาวิทยาลัยปัตตานีเพื่อที่จะสร้างคณะอัลกุรอานซุนนะห์ขึ้นมาในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ทางท่านดัตตุอามินุดดินนะครับบอกว่าในประเทศมาเลเซียนั้นถึงแม้ว่าจะมีที่ดินวากัฟเยอะแยะนะครับแต่ว่าการจดทะเบียนวากัฟยังมีจำนวนน้อยอยู่เป็นสิ่งที่ทางท่านกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็การบริหารกิจการวากัฟนั้นจะเป็นภารกิจของสุลต่านเนื่องจากว่าการบริหารกิจการศาสนานั้นจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการกิจการศาสนาอิสลามที่อยู่ที่รัฐต่างๆดังนั้นสุลต่านจึงเป็นผู้ที่มีอามานะห์ในการดูแลเรื่องของวากัฟโดยตรงที่น่าสนใจก็คือณขณะนี้นะครับมีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐซึ่งหมายถึงรัฐที่มีสุลต่านเป็นผู้บริหารกิจการวากัฟได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผลกำไรของการลงทุนนั้นก็จะกลับไปสู่รัฐก็คือกลับไปสู่กองทุนวากัฟเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งท่านก็ได้พูดถึงมีมนาราอัมโนที่กัวลัมเปอร์ก็ที่จะลัมเประนะครับมีอาคารแบงก์อิสลามซึ่งในที่สุดเนี่ยค่าเช่าหรือว่ากิจการที่ได้มาจากการก่อสร้างตึกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นทรัพย์สินวากัฟต่อไปนะครับนอกจากนั้นทางประเทศมาเลเซียในขณะนี้ก็ยังมีการรณรงค์เรื่องของการวากัฟเงินสดนะครับเนื่องจากว่าทางนักกฎหมายของมาเลเซียเนี่ยได้ทำงานควบคู่กับหลักวิชาการทางวากัฟนะครับก็เลยทำให้มีกรณีของการยกเว้นภาษีและการลดหย่อนภาษี
หากว่ามีการวากัฟนะครับก็สามารถที่จะเอาใบเสร็จที่จะยกเว้นเรียกว่ายกจดภาษีในประเทศมาเลเซียซึ่งอินโดนีเซียเองก็คงจะได้ฟังกันต่อไปนะครับว่าทำกันอย่างไรนอกจากนั้นนี่นะครับวากัฟมุอามาลาตก็จะมีการดำเนินการตะบงฮาจีเองที่เราเห็นอาคารตะบงฮาจีนี่นะครับก็เป็นการดำเนินการตามกระบวนการลงทุนเพื่อวากัฟนะครับที่น่าสนใจก็คือเงินที่ได้จากการวากัฟนั้นก็เอาไปเป็นเงินต้นทุนสำหรับการสร้างนักธุรกิจขึ้นมานะครับเมื่อก่อนนะครับส่วนมากแล้วการบริหารกิจการวากัฟจะไปอยู่ในส่วนของการรณรงค์เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็การศึกษาการลงทุนแต่ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างนักธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างสุดท้ายนะครับท่านดาโตะอามินุดดีนได้พูดถึงโครงการที่ทางมูลนิธิของท่านจะร่วมดำเนินการเรื่องของวากัฟหรือการบริหารการลงทุนกับวากัฟที่ปัตตานีจายาก็คือในพื้นที่มาเลตุสลามของเรานะครับท่านก็ได้มีสไลด์ที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องพอสมควรหลังจากที่17 ปีที่ผ่านมา18 ปีที่ผ่านมาแล้วเรามีการดำเนินการวากัฟโดยทางประเทศกาตาร์ประเทศซาอุดีประเทศคูเวตนะครับแล้วก็อิมิเรตส์ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์อินชาอัลลอฮ์ในอนาคตเราก็จะมีจากมาเลเซียมามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากขึ้นกับเราโดยเฉพาะยิ่งในโซนคอมเมอร์เชียลของปัตตานีของมาเลตุสลามนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะขออนุญาตเชิญผู้ร่วมเสวนาอีกท่านหนึ่งนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับอิหม่ามนูรอาซิซseterusnya saya minta teruskan penulis yang kedua yaitu Imam Nur Aziz daripada Indonesia dan insyaallah mudah-mudahan di sana juga ada pengalaman wakaf di Indonesia dan bagaimanakah ikhwah di Indonesia boleh juga melabur dan juga boleh mengadakan perjuangan antum di Fatani Maniatus Salam kita. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kami di Indonesia sedang merancang apa yang kita sebut global wakaf. Dan dalam materi ini kami akan coba paparkan apa cabarannya, bagaimana hambatan dan alternatifnya yang mungkin kita bisa sama-sama benahi, kita sama-sama belajar, sharing begitu. Sebetulnya slide presentation ini harusnya 1-2 jam karena memang saya mencoba mengcover apa yang diinginkan oleh teman-teman di sini, tapi karena tadi moderator sudah mengingatkan hanya 15 menit, mungkin kita akan coba skip banyak hal. Kita akan coba gambarkan secara lebih singkat, mudah-mudahan intinya kita akan coba apa yang bisa sinergikan dengan teman-teman di ikhwah, saudara-saudara kami di Patani sini. Sama seperti juga dengan Malaysia tadi usulannya, kita akan coba seperti apa sinergi yang bisa kita boleh buat, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita coba di masing-masing negara di Indonesia dan kita perbaiki yang kurang. Baiklah, ada enam hal yang kita akan coba di sini, tapi semuanya kan sudah tadi definisi unsur wakaf, jadi kita skip pelan-pelan nanti. Saya ingin coba pertama taklimatkan bahwa di Indonesia wakaf ini sudah tidak dengan Departemen Agama, Pak. Iya, tidak dengan Ministry of Religious, tidak dengan Menteri Agama. Jadi ada independen BAD tapi dari government yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, BWI, dan
ini terdiri memang ada dari unsur Menteri Agama juga, kemudian dari masyarakat dan juga dari profesional. Jadi cukup besar dan baru badan ini. Kalau tadi di Malaysia ada, coba diteruskan Pak, terus dilanjut slide-nya. Kalau di Malaysia tadi ada 35.000 hektar ya kalau nggak salah ya. Ya Pak ya. Yang ada wakaf di Indonesia ini ada 4 juta hektar. Dan 60% masih bermasalah juga. Masih banyak juga masalah itu. Nanti kita coba terus Pak. Ya, ini kita sudah paham ini semua ya, di wakaf ini ada benda yang diwakafkan atau kemudian nazirnya, kemudian ikrar wakaf, mauquf alaih dan wakifnya itu. Lanjut itu next. Terus ini tadi dari dokter semua sudah lanjut ya. Terus kemudian ada dari Umar bin Khattab hadis yang menceritakan tentang tanah wakaf di Khaybar yang harus produktif. Saya nggak tahu kok jadi pecah ya. Lanjut terus. Nah ini, maaf. Jadi di Indonesia ada luas tanah 4.426.429 hektar yang sudah diwakafkan. Tapi belum disertifikatkan 66 yang sudah disertifikatkan. Jadi kalau di Indonesia ada akad wakaf, ada ikrar wakaf, ada sertifikat wakaf. Beda. Nah, sekarang Badan Wakaf Indonesia ini mengadminister, mengurusi, mengumpulkan, memberikan sertifikat wakaf. Yang ini sudah legally bind apa itu? Sudah tidak bisa lagi digugat kalau sudah sertifikat, Pak. Sertifikat. Tapi lumayan 33% dari 414 juta hektar, meaning 4 miliar meter square. 4 miliar meter square. Luar biasa. Jadi kita juga perlu banyak masih kerjasama nanti ke depan. Ya, lanjut. Terus, nah ini contoh. Misalnya, potensinya luar biasa. Di Jakarta Indonesia ini dari kilometer persegi saja, ya seperti itu persentasenya di Jakarta dibanding dengan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dibanding dengan Singapura seperti itu ininya. Ya, masih hanya 0,2% di satu sisi yang menguasai aset ya. Jadi gini maksud saya, di satu sisi tanah orang muslim memiliki wakaf, tapi yang menguasai di sisi ekonomi adalah di Indonesia masih non muslim. Itu ada satu contradiction. Nah, kita berharap wakaf ini salah satu perjuangan kita, mujahadah kita, jihad ekonomi kita ke depan. Terus Pak, terus lanjut. Nah, ini kalau dari Islamic Development Bank pernah meriset, potensi wakaf itu besarnya luar biasa Pak. Karena penduduk muslim Indonesia memang luar biasa banyaknya. Jadi kalau wakaf uang saja 1 juta per orang setahun, itu yang muslim yang menengah itu bisa 60 triliun. 60 triliun itu berapa ya kalau di bat? Besar sekali. Kalau miliar itu nolnya 12. Kalau triliun tambah 3 lagi. 15. Nah, Badan Wakaf Indonesia BWI 2014 itu sudah merealisasikan 350 miliar saja. Berapa persen masih jauh sekali kan? Ya, jauh sekali gitu. Jadi kalau nggak salah untuk ASEAN Halal Mall ini kan 70 miliar ya Pak? 70 miliar. Nah, itu sebetulnya dari wakaf saja kalau dikumpulkan luar biasa, sangat mungkin. Nanti saya akan tunjukkan di Indonesia kita juga sudah mulai satu proyek dengan Islamic Development Bank yang 35 juta US dollar. Jadi kalau di Patani Jaya butuh 90 juta dolar, kita coba bagaimana nanti coba sinergikan. Lanjut Pak.
Next. Nah, biasanya memang hanya ini, pemakaman, masjid. Ini sudah majority like that. Kita tidak akan bicara ini. Lanjut. Next. Nah, ini permasalahannya sama seperti yang diungkapkan teman kita, saudara kita dari Malaysia. Sama. 90% peruntukan tanah ini masih masjid, kuburan, pemakaman ya, pendidikan. Dan kurang sosialisasinya wakaf tunai tadi, cash wakaf itu. Masih adanya perbedaan pendapat, kemudian dukungan dari lembaga keuangan masih belum, dan terjadinya ruil selah. Ruil selah itu tanah wakaf dikembangkan, diambil, kemudian dipindahkan ke daerah lain. Nah ini terjadi juga di tempat-tempat yang economic strategis gitu. Ini harus kita selesaikan juga persoalan ini. Jadi kadang yang nilai ekonomisnya tinggi dipindahin di desa di ujung sana. Nah itu kan tidak bisa ekonomis lagi. Kita akan bicara wakaf produktif di sini. Lanjut Pak. Terus. Nah ini kalau dari sisi cash, ini sudah di Indonesia sudah banyak yayasan yang mengembangkan wakaf tunai ini. Misalnya, saya dari Global Wakaf, teman-teman ICT ini sudah 2016 kemarin sudah 19 miliar rupiah jadi crowdfunding ya dari cash. Kita juga sudah coba membangun di Sri Lanka, di Bangladesh, ada di Myanmar juga beberapa wakaf-wakaf ini untuk membangun untuk bencana dan sebagainya. Yang lain banyak ini, ada ini semua social foundation. Lihat, kalau badan wakaf sendiri baru 4 miliar yang government ini, yang pemerintah 4 miliar. Ada yayasan haji, yayasan PKPU, wakaf center, wakaf produktif. Tapi luar biasa, tabung wakaf Indonesia ini juga sudah 83 miliar. 83 miliar. Luar biasa besar juga. Kalau nggak salah Pak Bakhtiar Nasir itu ininya, tokohnya. Baik, lanjut, kita akan coba. Nah, mulai kita lihat ada wakaf produktif. Kami coba bangun shelter pengungsi di Rohingya yang di Aceh dengan Global Wakaf, melibatkan tidak kurang 17 negara donatur. Ya. Ini yang kita juga masih terus lanjutkan. Ya. Kemudian ini ada Menara 165. Office towers, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada hotel. Lanjut, terus ini ada program Global Wakaf dalam pembangunan sekolah di tepian pulau Indonesia. Ini juga cukup menarik di pinggir-pinggir pulau. Ini dengan cash wakaf. Lanjut, kita kembangkan juga ini. Nah, kita bicara wakaf produktif. Lanjut. Nah, skemanya secara sederhana yang tidak produktif seperti ini. Ada wakif, biasanya uang bergerak, tidak bergerak, kemudian ada nazir, kemudian ada tanah masjid, bangunan lagi di bawahnya masjid, kemudian menjadi cost center. Hanya sumber pembiayaannya dari kotak infak, penjualan tanah kuburan, biaya pemeliharaan kuburan. Nah, ini menjadi cost center. Ini yang tidak produktif. Lanjut, next. Nah, ini seperti skema yang tadi dari Malaysia kita juga lihat seperti ini. Kita ada wakif, ada uang dan emas, ada yang tidak bergerak, kemudian ada nazir yang berbadan hukum, ya, nazir yang berbadan hukum, dan dia bisa banyak instrumen, ada saham, sukuk, investasi, short term investment, di bawahnya itu ada rental office, apartment, shopping center, kemudian pertambangan, perkebunan menghasilkan profit, manfaat. Nah, mauquf alaihnya mendapatkan operasional masjid, pembangunan, dana pembangunan masjid, pendidikan gratis, kesehatan gratis, lembaga kajian strategis. Ini yang sedang kita coba kembangkan. Lanjut, next. Nah, secara sederhana seperti inilah dari skema. Kita harus ada foundation, Auqaf corporation-nya ada, juga ada public oriented, kemudian profit oriented dan regulation. Nah, disinilah Badan Wakaf Indonesia masuk, ikut terlibat. Lanjut.
Nah, ini yang tadi juga dijelaskan mirip bagaimana korporasi wakaf ini. Jadi sampai ke luar biasa ya, menjadi sesuatu yang sayang tidak terlalu kelihatan ya. Ada short term, ada instrumen berbagai, ada property company. Nah, ini ada global wakaf yang kita ada bikin tower sekarang. Sekarang sedang buat global wakaf tower. Lanjut. Iya, di sini ada matriks wakaf development seperti apa. Jadi tadi saya juga ada dari buku yang sedang kita coba kembangkan untuk nanti bisa di-share dalam workshop mungkin dari Islamic Development Bank, luar biasa. Jadi PKS itu perjanjian kerjasama, PKS tanah wakaf. Jadi ada nazir tanah, kemudian private atau swasta itu ada BUMN, BUMN itu nama state owned enterprise. Nah, kemudian ada equity, construction cost-nya, kemudian bagaimana pengaturan kolateral atau jaminannya, kemudian sukuk, link wakaf. Nah, ini sampai kepada menerbitkan sukuk, link wakaf itu sangat mungkin kita lakukan. Dan ini di Indonesia sedang kita coba juga. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Nah, ini contoh sedang kita lakukan di Jakarta, Masjid Baitul Mukhlisin, Gatot Subroto. Jadi aset wakaf tanahnya tidak produktif melalui corporate PT Pilar Awqaf Indonesia dan Yayasan Badan Wakaf Indonesia. Nilai asetnya wakaf 19 miliar akan kita bangun menjadi 43 miliar. Ya, dengan pengelolaan space office building yang kita rentalkan, ya. Jadi dari tadinya hanya kecil penghasilannya per bulan jadi luar biasa. Lanjut contoh-contoh berikutnya. Nah, ini yang sedang kita lakukan, Pak, Global Wakaf Tower. Ini dengan PT Provera Development, yayasan kami dengan ini kerjasama dengan Raudatul Mutalimin ini kemudian mengembangkan dan alhamdulillah ini didanai Islamic Development Bank. Ini salah satu nanti yang kami tawarkan, coba bagaimana Petani Jaya Holding kemudian wakaf ini bisa juga kita sinergikan dengan teman-teman di sini. Bagaimana raise fund-nya? Mudah-mudahan. Lanjut, Pak. Nah, ini contohnya dari yang wajahnya kumuh, sekolahnya jadi seperti ini, nanti akan dibangun seperti ini. Dibangun seperti yang di sebelah paling kiri. Minta doa teman-teman sekalian, amin, amin. Lanjut, Pak. Nah, ini teman-teman waktu di IDB beberapa bulan lalu sign MOU. Lanjut. Nah, di Tanah Abang, saya mungkin ingat teman-teman pasti sering dengar ya Tanah Abang. Nah, di Tanah Abang itu ada Yayasan Said Naum. Itu nilainya besar sekali tanah di sana itu, tetapi tidak produktif. Nah, makanya kita akan bantu dengan membuat mixed use. Ada mixed use development untuk rental office, service apartment, mall, ya, yang nilainya luar biasa 500 miliar, sumber dana juga dari IDB. Ini sedang on progress, Pak. Sedang on progress. Ini seperti ini hanya masjid tua nanti akan menjadi seperti itu. Ini lanjut. Nah, ini gambaran seperti ini. Seperti di sinilah, Petani Jaya. Mudah-mudahan, amin. Nah, ini di Tanah Abang yang bekas masjid tua, Yayasan Said Naum. Ada luar biasa 4 triliun asetnya. Lanjut. Nah, ini juga contoh tanah wakaf yang dikelola lumayan baik. Lumayan tuh oke lah. Cukup lah. Kafilah International Islamic School, semuanya dari wakaf. Dari sebuah corporate kecil kemudian mengembangkan wakaf untuk sekolah. Lanjut. Next. Oke. Ini untuk membuka minda kita, mindset kita tentang bagaimana di negara lain. Silakan. Lanjut, Pak. Yang paling dekat sederhana dari Malaysia. MUIS dengan waris wakaf real estate service, kita sering dengar. Lanjut, Pak. Dari rumah seperti ini, dari rent office menjadi seperti luar biasa. Kita lihat asetnya. Lanjut, Pak. Asetnya terus dari
Ya, ini juga Singapura ya, dari kumuh tanah wakaf menjadi luar biasa. Ini sudah jadi nih, sudah terjadi. Lanjut. Nah, ini sebetulnya ada angka-angka. Dari tahun 2000 sampai 2015 ini menjadi 500 berapa itu juta berapa itu dolar di sana, di ujung sana. Luar biasa peningkatannya. Ya, nggak kelihatan nih. Lanjut. Nah, di Islamic Development Bank skemanya ada namanya APIF. Ini yang sekarang kita lakukan. Di Indonesia menggunakan kerjasama dengan IDB. Awqaf Properties Investment Fund. Lanjut. Oke. APIF ini bertujuan untuk memberikan investasi dan mengembangkan awqaf real estate properties untuk social economic financial viable, sama seperti yang di Malaysia tadi disebutkan. Juga menyediakan bantuan untuk orang-orang miskin, untuk orang yang membutuhkan, kekurangan, yatim, orang tua, cacat, dan beneficiaries lain. Lanjut. Nah, ini teman-teman di Patani boleh nanti discuss apa saja yang dibutuhkan untuk ikut dalam program APIF ini. Dokumen apa saja. Lanjut. Nah, ini contoh di Sri Lanka sudah Social Development Impact. Proyeknya 19,5 billion atau miliar US dollar. Dan didanai APIF 10 juta dolarnya, sorry ya. Ini untuk food, shelter, clothes, education, healthcare, dan juga anak yatim. Lanjut, ini di Sri Lanka sudah terjadi. Kemudian di Khartoum, Sudan, APIF juga menginvestasikan 7,5 juta dolar dari proyek cost 9,1 juta. Luar biasa besar, lebih dari 60%, 70%. Silahkan, lanjut. Nah, ini juga di Bangladesh, Chittagong University. Cost-nya 5,5 juta dolar, APIF dari IDB 4 juta US dollar. Accommodation, food, books, loans to the needy student, beasiswa atau scholarship, dan juga riset kurikula. Lanjut. Jangan dibayangkan hanya di negara miskin, ternyata di UK juga membiayai. Dari 28 juta dolar dibiayai 11 jutanya oleh APIF ini. 2 menit Pak ya. Sudah cukup? 2 menit. 2 menit, oke. Lanjut, sedikit lagi. Juga ada di Germany. Di Germany juga. 13 juta dibiayai 6,4 juta karena negara cukup maju kan. Dia untuk macam-macam juga kegiatannya. Social, congregation. Lanjut. Kemudian juga di Egypt 38 juta dolar dibiayai 10 juta dolar. Juga untuk income support to Center Al-Azhar, ya. Juga untuk 50.000 pelajar asing. Lanjut Pak. Nah ini yang sekarang di Indonesia 20 juta dolar, APIF membiayai 15,5 juta dolar. Minta doanya Maret 2017 kita groundbreaking. Ini groundbreaking untuk awal pembangunan ini. Untuk accommodation, food, books, research, Islamization, scholarship juga. Ini gedungnya yang seperti itu. Mudah-mudahan. Lanjut. Oke. Semoga Allah meridhai mujahadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena saya diadakan bukan amaran, bahkan satu launching ya. Sebenarnya mungkin 44 slide itu bisa dibicarakan selama 2 jam 3 jam Pak ya. Dan yang bagusnya itu datangnya dengan contoh-contoh wakafในtempat lain. ถึงแม้ว่าเราจะรับฟังจากประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าท่านก็ได้พูดถึงโครงการร่วมระหว่างพี่น้อง Global Wakaf ของอินโดนีเซียกับทาง IDB นะครับซึ่งของเราเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IDB นะครับธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาต้องไม่ลืมว่าวิทยาเขตแรกของเราที่ยะลาวิทยาเขตปารามิแตเริ่มต้นด้วยอาคารที่ได้มาจาก IDB 5 อาคารแล้วกันนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มมาที่วิทยาเขตสโรงเราก็มี
อาคารที่ได้รับการบริจาคมาจากหลายๆประเทศนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังเมตุสลามซึ่งท่านอธิการก็คงจะได้พูดคุยหลังจากนี้นะครับในส่วนของประเทศอินโดนีเซียนั้นก็มีรายละเอียดที่เหมือนและก็ต่างกับประเทศมาเลเซียพอสมควรแต่เนื่องจากว่าเวลาไม่อำนวยในการที่จะสรุปให้ท่านได้เห็นภาพก็อยากจะบอกเพียงแค่ว่าในรายละเอียดนะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศที่มุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่เช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเราสามารถที่จะเอารายละเอียดเหล่านั้นเพื่อที่จะมาเทียบเคียงกับกระบวนการบริหารจัดการวากัฟในประเทศไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐได้เลยในขณะเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายโดยเฉพาะยิ่งการยกเว้นหรือการยกเว้นหรือว่าการยกเลิกภาษีสำหรับผู้ที่จ่ายซะกาตหรือผู้ที่จ่ายวากัฟนั้นก็คงจะต้องดำเนินการโดยที่เอาเคสสตัดดี้ดีๆจากมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ที่เขาทำได้ดีมากกว่าเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อไปผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิเมตุสลามนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าแล้วเราหลังจากที่ได้ฟังมา 4-5-6 ประเทศนะครับเราเองจะเดินทางมาถึงขณะนี้ได้อย่างไรนะครับคงจะไม่ต้องมองย้อนไปนานมากนักแต่เราจะเดินหน้าไปอย่างไรกับการรับมือซึ่งท่านเองในฐานะประธานมูลนิธิเมตุสลามก็คงจะเห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยมีองค์กรหลายองค์กรที่จะเดินหน้าไปกับเราแต่จะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าเราสามารถที่จะอยู่คู่กับมันได้ตลอดไปครับเชิญท่านอธิการครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح في هذا المساء المبارك. الحمد لله الذي وفقنا لإحياء شريعة من شرائع الله الحكيمة وهي شريعة الوقف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخي الفاضل pengurusi dua ikhwan dari Indonesia Malaysia yang saya muliai sekalian, yang saya muliai ikhwan dan akhwat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah sudah 6 buah negeri Islam yang berkerajaan orang Islam dari Saudi Arabia ke Qatar, ke Kuwait, ke Turkiya, ke Indonesia, ke Malaysia. Sekarang kita balik ke petani. Bagaimana kita? Ini masalah. Tapi kita jangan ambil mereka buat banding dengan kita. Sekadar kata kita melihat contoh saja. Kita dalam segala keterhadan kita, ในความจำกัดที่มีต่อเราที่อยู่ในประเทศไทยแม้จะอยู่ในจำนวน majority มุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราได้รับฟังได้รับทราบประสบการณ์และปรากฏการณ์ของวากัฟที่มีต่อ6ประเทศใหญ่ๆของอิสลามผมว่าคงสุดยอดสัมมนาของเราวันนี้จากซาอุดิอาระเบียจากกาตาร์จากคูเวตจากตุรกีเองซึ่งเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องวากัฟแล้วก็อินโดนีเซียก็เราประทับใจมากที่ได้รับฟังเมื่อกี้นี้มาเลเซียก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมเป็นผู้รับผิดชอบนะ
ประเทศเราก็อาจจะเป็นประเทศแรกที่ minority มุสลิมที่ไม่ใช่ประเทศถูกปกครองโดยอิสลามที่คิดคล้ายๆกับประเทศอิสลามทั้ง6ประเทศที่แล้วมา แล้วก็เขาก็หวังว่าเราจะทำอะไรที่อย่างน้อยก็เหมือนเขา ผมยังติดใจกับหะดีษของนบีมากๆครับพี่น้องหะดีษว่าเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอ่านหะดีษก็ต้องเอาซุบิลลาฮ์เหมือนกันนะอิซามาตัลอินซานุอินกะตะอะมัลุฮุอิลลามินซะลาซินอันนี้หะดีษนี้อัลลอฮ์ซอฮีห์มุสลิมนะเพราะว่าศาสนาอิสลามนี่เขาเน้นเรื่องโลกก่อนเรื่องอาคิเราะห์อิซามาตะแสดงว่าเรากำลังอยู่ในโลกนี้ apabila matilah oleh seorang manusia terputus hubungan dengan dunia, terputus hubungan dengan kerjanya, inqata' amaluhu illa min thalasin. Bukan maknanya amalan tidak dapat pada dia, tetapi sudah berhenti dengan matinya. Kecuali 3 ini yang dia mati lama mana pun. Hari ini Rasulullah SAW meninggal dunia sudah 1400 tahun. Osman meninggal dunia sudah 1400. Tapi amalannya masih bergerak. Ini di antara satu benda yang luar biasa. Tidak ada agama dalam dunia ini yang satunya apa kecuali 3 ini. Satunya sadaqatun jariyah. Bahasa Nabi cukup menarik sekali. Bahasa Arab Nabi ini cukup menarik. Ulama ditafsirkan dengan wakaf. Saya sangat tertarik dengan istilah Nabi daripada istilah wakaf. Nabi tidak pernah kata wakaf. Nabi kata sadaqatun jariyah. Sedekah yang berlari. Cuba antum fikir dengan baik-baik. Fiha ainun jariyah. Jariyah mana berlari air kan? Ini berlari sedekah. Bagaimana kita fikir? Bukan bagi sedekah berhenti. Tidak ada apa-apa hasilan dari sedekah itu kecuali pahala sahaja. Ini tidak. Sadaqatun jariyatun ini satu istilah yang cukup baik. Dan istilah ini sudah sangat selaras dengan teori ekonomi dunia hari ini. 1 bat, 1 ringgit mesti bergerak menjadi 2, 3, 4 ringgit. Dia bergerak, wang bergerak. Sedekah yang hidup, bukan sedekah yang mati. Sedekah yang punya ruh, yang bergerak, memberi saham kepada perkembangan dirinya, perkembangan pahala kepada tuannya, perkembangan khidmat kepada umat manusianya. Subhanallah. Tidak ada dalam dunia ini istilah seperti ini. Yang kedua pula, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diberi manfaat. Ilmu yang tak ada manfaat macam ilmu sihir itu tidak mahu. Ilmu yang manfaat, sama ada ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu sains, teknologi, semua ni mana. Dan kita banyak bidang-bidang ilmu yang manfaat yang belum kita memiliki. Ini antara yang menyebabkan kita tidak boleh jadi maju. Sedekah tidak jariyah kerana tak ada ilmu yang manfaat. Subhanallah. Ilmu mengenai untuk nak melarikan wang tak ada. Jadi ilmu kita jadi wang itu jadi penat, lemah, lembab wang itu, tidak bergerak. Bagaimana kita nak lancarkan wang itu benar-benar? Perlu kepada ilmu yuntafa'u bihi. Betul ya? Kita kurang itu lah. Saya sangat kurang sekali ilmu yuntafa'u bihi mengenai dengan nak mengembangkan harta wakaf sebagai yajri, berjaga, bergerak ke dalam kubur tuannya, bergerak dalam membina dunia. Masya Allah, tidak ada dalam dunia ini.
Dengan ilmu yang dan kalau ada ilmu sahaja, manusia ni tak ada pula waladun salihun yad'u lah. Subhanallah. Waladun salih inilah yang boleh menggerakkan harta wakaf tadi melalui ilmu yang tafa' bi. Kalau ilmu semata-mata ilmu apa dia achieve, man kau ada prayot. Ilmu hanya sekadar apa dia bidang pencarian dia saja. Tidak ada salah. Siwitkan. Waladun salah yad'u lahu, ini nombor satu. Tidak ada trust dari hidup ni untuk jadi seorang salah yang punya ilmu cabang-cabang yang diperlu untuk nak sedekah jariah berjalan. Itu penting sekali. Jadi tiga-tiga ini rukun pembangunan manusia. Kalau kita teraskan satu cara pembinaan ummah hari ini daripada satu hadis sahih ini, cukup. Cukup. Jadi inilah, setiap orang ni dituntut supaya beri saham kepada pembangunan negara, masyarakat, dunia dan akhirat. Setiap orang, lelaki dan perempuan. Kullu insan. Iza mata insanun mu'min atau mu'minah. Inilah pesanan Rasulullah SAW dalam masalah membina teras pembangunan ummah. Saya ingat orang Islam sangat kurang 3 perkara ini. Sedekatun tidak jariah, ilmun pun kurang dimanfaati, waladun salih pun tak ada. Dan dia kait waladun salih, padahalnya waladun salih banyak fungsinya. Yad'u lahu. Supaya apa? Supaya orang dalam kubur ada hubungan dengan dia. Yad'u lahu. Sebabnya wakaf dari ayahnya tadi, dia berdoa supaya wakafnya menjadi. Jadi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu. Jadi hubungan hadis ini tiga-tiga ni cukup terhubung. Oleh itu buku saya yang saya buat itu ada sedikit saya beri pandangan mengenai ini. Kalau kita berjaya menghayati hadis ini, majulah umat manusia. Rahmatanlah lil alamin. Tapi tak jadi rahmatan lil alamin kalau 3 ini tak bergerak. Sedekah lain tak penting, untuk pribadi saja sedekah lain. Tapi kalau untuk fardu kifayah dalam pembangunan ummah dan negara, harusnya sedekatun jariah. Yang sedikit menjadi banyak. Bergerak, bukan bergerak membiak dirinya, tetapi membiak dalam khidmat kepada orang dalam kubur sebagai waqif dan kepada orang yang mauquf alaih dalam dunia ini. Cukup baik sekali. Oleh itu maka ikhwan Islam, bagaimana kita nak memahami benda ini, menghayati benda ini. Saya nak minta dalam masa yang cukup sempit ini, tiap-tiap kita pada hari ini, hari ini, bangunlah, jangan tidur. Can turn kap. Tiap-tiap orang yang mari hari ini minta dia tu mikir hadis ni. Aku nak jadi bagaimana sedekah jariah tu baik daripada aku? Bagaimana aku nak keluarkan apa dia? Ilmun yuntafa'u bihi. Daripada harta jariah tadilah, bina ilmu. Ilmu itulah membina waladun salih. Waladun salih membina harta jariah. Jariah bina jadi panggil watacak yang cukup baik. Watacak ni orang yang baik boleh panggil watacak. Pusingan. Dah, nah, saling berhubungan begitu 3 ini. Sebab itulah ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak bercakap dari hawa nafsu, wa ma in hiya illa wahyu yuha. Wahyu, Nabi cakap dengan wahyu. Oleh itu maka ikhwan Islam sekalian, tiap-tiap kita mesti kena wakaf walau satu bab seorang pun. 2nya mesti kena jadi waladun salih dalam diri dulu. 3nya kena cari ilmu yang manfaat yang boleh menyebarkan harta wakaf tadi atau membolehkan hasilan hidup dalam mewakafkan. Jadi Madinatus Salam 3 perkara ni function. Ini function Madinatus Salam. Nah, Madinatus Salam nak bina wakaf,
dan dakwah. Nah, man da'a ilal khairi falahu ajru fa'ili. Kalau kita wakaf dah, kamadah harta kita tak banyak, kita wakaf. Tadi abana 70,000 ya, daripada setahun 70,000, 140,000 hari ni. Kita nak banyak, kita nak anak, kita pergi dakwah orang. Dakwah makcik tu, dakwah pakcik ni, makcik, dakwah wakaf harta banyak gini faedahnya, tak berhenti-berhenti pahalanya. Dia pergi wakaf pada kita, kepada orang. Dia pergi wakaf pada Madinah Salam 10,000. Kita raju cakap ni boleh pahala 10,000 juga. Kita raju jadi dakwah makcik ni supaya dia pergi tu. Makcik tak reti apa, tapi dia reti dari kita, maka dia pergi bagikan 10,000. Boleh pahala kepada kita 10,000 supaya makcik juga. Saya nak minta lah pelajar-pelajar khususnya, pergi dakwah. Mak saudara kita, pak saudara kita, tok kita ke, sepupu kita ke, semua kita dakwah. Supaya dia pergi, boleh pahala. Kalau kita tahu pun boleh pahala. Kalau kita tak tahu pun dia pergi kerana kita royak, maka dia boleh pahala. เขาไปบริจาคเงินเพราะรับทราบจากเราหรือได้แนะนำจากเราเราก็ได้ผลบุญเท่าๆกันไม่ต่างกันแม้แต่บาทเดียวไม่ต่างกันผลบุญก็ญาริยะห์ไปที่มัสยิดไปที่เราด้วยญาริยะห์นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงว่าต้องด่าวะห์สองnah doa hai Madinah Salam Allah maj'al Madinah Salam Madinatan aminatan amiratan mubarakatan ma'muratan ila yaumiddin ya arhamar rahim. Amin. Nah, hidupkan ada 2 minit ya. Nah, hidup. Saya suruh pesan dah kata 2 minit cerita. Nah, jadi itu cara kita. Doa banyak-banyak. Nah, yang ketiganya tijarah. Kita ada bahagian perniagaan korporat di Madinah Salam. Tapi ingat baik-baik, tijarah nak keluar zakat, nak jual wakaf. Jangan tijarah untuk nak himpun, nak ke mana untuk himpun? Himpun untuk nak mati. Apa yang kita dapat nak mati? Daripada harta. Kalau kita sayang harta, takut kita ni bawa mati tinggal dia, kita bawa sekali kita lah. Bagaimana bawa harta sekali kita? Wakaf. Wakaf harta ni bawa sekali. Nak tinggalkan anak, tinggal lagi, kita wakaf lagi. Kadang-kadang kita tu wakaf zurriyah. Wakaf kepada anak. Ning sining 10 rai. Wakaf pada anak. Anak, wak getah, wak gapa 10 rai. Anak boleh, pahala kita pergi kubur pun boleh juga. Wakaf zurriyah yang panggil. Wakaf khas. Nah, tu. Kalau kita wasa kata anak kita takut tak boleh makan, takut orang tak ada jadi anak kita dapat faedah. Tapi insya-Allah Allah Taala adil. Ya, Allah Taala bagi pada anak kita kalau kita. Oleh itu maka itu tijarah kita, tujuan nak keluar zakat dan keluar kita nak wakaf. Siapa nak tijarah Madinah Salam, ahlan wa sahlan. Kita ada zon komersial untuk pakak berniaga di sana. Tapi tujuan nak wakaf. Nah, sekarang lah ni orang benar kata dah, orang makan gaji besar-besar. Gaji lah ni sebulan tu sampai 4 juta pun ada dah. Sebulan 4 juta gaji. 4 baht ต่อเดือนมีเดี๋ยวนี้นะเงินเดือน Kita ni 400 บาทต่อเดือน มันต่างกันหลายศูนย์ต่อกันไป หลายตัวศูนย์นะ Nah, tak apa, sebab harta wakaf tak gerak tu. Cuba kita gerak harta wakaf, gerak sungguh-sungguh, insya-Allah kita akanได้4 ล้านเหมือนกันlah. Nah, insya-Allah taala. Dan akhirnya perumahan. Kita nak duduk berumah kita nak bahagian perumahan. Pakak pergi beli rumah. Nah, pergi beli rumah. Rani Mukhtar buat rumah semua tu, pakak pergi beli. Beli dengan jalan mana? Beli boleh. Dan kita nak gapo-gapo tu hawi. Doa pada Allah Taala. Rabbi yassir wa la tu'assir. Nah, insya-Allah taala dah. Itulah Madinah Salam kita. Semua daripada hari ini tiap-tiap orang tu mesti kena wakaf, mesti kena dakwah orang supaya wakaf di Madinah Salam khususnya dan di lain umumnya. Dan mesti berdoa kepada benda wakaf supaya jalan dengan baik. Lepas tu, semua kita tu pakak gerak menjadi tuai pada wakaf. Dan wakaf menjadi harta bergerak. Jangan menjadi duduk pada situ. We gerak, we ada hasil segi ilmu ke? Kalau hasil segi ilmu pun, masuk dalam ilmu yuntafa'u bihi. Hasilan dari segi lain, dari segi harta, daripada sebuah building kepada 1, 2, 3, 4 binaan dan sebagainya. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li lakum. وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Syekh Dr. Ismail Lutfi. Dengan ucapan ringkas, sebenarnya saya yakin bahawa pengalaman beliau selama 18 tahun bertungku lumus dengan Jamiah Fatani, dan sebenarnya kita bermula dengan kuliah Islamiah Jala dan Jamiah Jala Islamiyah, lepas tu kita ke Jamiah Fatani. คงจะให้ท่านอธิการพูดในช่วงเวลา15นาทีเพื่อที่จะเล่าเรื่องราว18ปีไม่ได้ในขณะเดียวกันก็คือคงจะเริ่มต้นพูดคุยหลาย10ปีก่อนหน้าที่จะมีการเนียดเพื่อที่จะเริ่มทำการวากัฟซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นเม็ดเงินก้อนหนึ่งนะครับที่กลับมาซื้อท่านแล้วก็ทีมงานของท่านผมเชิญใช้คำว่าIsmail Lutfi and the Gang นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คิดเพียงแค่ว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนที่จบการศึกษาแล้วทุกคนวิ่งออกจากประเทศของตัวเองวิ่งออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อที่จะหาลำไพ่เพื่อที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองแต่ท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านเลือกที่จะกลับมาสร้างมหาวิทยาลัยเพราะท่านคิดว่าคงไม่มีเด็กทุกคนที่โชคดีกันทุกคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศท่านและเพื่อนๆของท่านในยุคนั้นก็เลยกลับมาแล้วก็สร้างเม็ดเงินก้อนแรกคือมาซื้อที่ดินที่นี่แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดการรวมตัวกันระหว่าง2สมาคม2มูลนิธิที่ยะลาและก็ปัตตานีจึงทำให้เกิดการไปใช้สถานที่ที่ IDB ที่ท่านพูดถึงก็คือธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาที่จะไปสร้างที่ยะลาเป็นวิทยาเขตแรกของเราแล้วเราก็มาที่นี่เป็นวิทยาเขตที่2แต่อินชาอัลลอฮ์ด้วยความบารอกาตของเนียดและก็ความพยายามตั้งแต่ตอนนั้นมาซึ่งถึงวันนี้ก็ประมาณ30กว่าปีเราก็จะเดินต่อไปดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าการที่เราจะเดินทางไปยังมะดีนะตุสสลามนั้นไม่ใช่เป็นการเริ่มนับหนึ่งแต่เป็นสเต็ปที่3หรือสเต็ปที่4ขออย่าให้พี่น้องมองเพียงแค่การก่อสร้างโรงพยาบาลที่อาจจะมีการชะงักอยู่บ้างคืออุปสรรคที่เราเดินต่อไปไม่ได้มันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆน้อยๆที่เราเจอมามากกว่านั้นในช่วงเวลาที่เราเดินทางตั้งแต่ยะลามาที่นี่และจะเดินทางไปต่อปัตตานีเป็นเพียงแค่กฎหมายทางการเงินระหว่างประเทศที่ทำให้ต้องมีการล่าช้ากันบ้างแต่อินชาอัลลอฮ์วันนี้เรามีพรรคพวกเรามีองค์กรเรามีทุกฝ่ายเรามีแขนขามากขึ้นเราจะกลายเป็นกิ้งกือที่เดินช้าลงแต่เราจะมีขาหลายขาที่จะเดินไปพร้อมกันเป็นพันๆขานะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตที่จะสิ้นสุดการพูดคุยนะครับบนเวทีในช่วงที่2แล้วก็ต้องขอประทานโทษทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้กิจกรรมของเราไม่สามารถที่จะเดินไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้เพราะว่าความบารอกาของวากัฟนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าท่านทั้งหลายได้มาในนามของกลุ่มขององค์กรของหน่วยงานที่ท่านได้เนียดมาจากบ้านยังไงก็ขอเชิญท่านเข้ากลุ่มเพื่อที่จะพูดคุยกันแล้วก็ได้ใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายแผนของเราได้รวมยุทธศาสตร์นั้นแล้วก็มานำเสนอในช่วงเวลาที่สั้นเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะมีการปิดพิธีซึ่งก่อนการปิดพิธีนั้นท่านประธานมูลที่มัตุสลามจะเป็นผู้นำกล่าวปฏิญญาพร้อมกันนะครับเพื่อเดินต่อปฏิญญามะดีนะตุสสลามครับวันนี้ขอเชิญทางพิธีกรเวทีนะครับดำเนินการต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันญะซาบรรดาวิทยากรและก็ผู้ดำเนินรายการในช่วงเสวนาวากัฟฟอรัมในช่วงที่ผ่านมานะครับโปรแกรมหลังจากนี้นะครับจะเป็นการเสวนาเป็นการระดมความคิดนะครับโดยที่